Cerita terjadi di satu kampung di pinggir bandar. Seorang wanita bernama Rosie baru berpindah di kampung itu atas sebab mengikut suami yang bernama Rashid. Dalam kampung yang sama, seorang wanita bernama Tina dan mempunyai anak dua sering mengintai, mencuri pandang dan selalu mencari perhatian Rashid. Dia tak ubah seperti perempuan gila bayang, berhati curang kepada suaminya sendiri. Ada masa tertentu, dia juga akan mengirim WhatsApp kepada Rashid. Semua itu ekoran satu ketika di zaman remaja, mereka pernah berkasih sayang. Tapi Tina telah berlaku curang kepada Rashid. Hubungan cinta mereka pun putus. Rashid meninggalkan Tina dan melupakan cinta mereka. Rashid hanya menganggap Tina sebagai kawan biasa. Lebih tepat ialah jiran sekampung. Pada awalnya, Rosie tidak mengambil berat tentang perangai buruk Tina. Lama-kelamaan Rosie menjadi meluat dan menyampah apabila Tina masih berkelakuan sama. Meski dia telah pun tahu bahawa Rashid telah bernikah, namun Tina tetap saja mengekori Rashid. Tina selalu mencari peluang untuk bersembang di WhatsApp atau Messenger dengan tujuan memanaskan hati Rosie. Tetapi Rosie tidak memberi Tina peluang untuk mendekati Rashid. Apabila Rosie bertemu Tina di jalanan, Tina mengambil peluang untuk menyakitkan hati Rosie dengan berbagai cerita mengenai masa lalunya bersama Rashid. Bagi Rosie, perkara lalu biarkan berlalu. Namun apabila Tina sering menyebut bahawa hanya dia wanita idaman Rashid, maka Rosie hilang pertimbangan. Lebih lagi, Tina sering memberi bukti bahawa Rashid selalu datang membantu jika dia perlu bantuan, tak kira di mana atau dalam keadaan apa sekalipun. Rashidlah orang pertama tampil jika Tina dalam masalah walaupun Tina telah bersuami. Bahkan Rashid sanggup tidak berkahwin hingga lanjut usia demi cintanya yang kuat kepada Tina. Tina juga mencemuh Rosie kerana mengutip sisanya. Tina terus mengejek Rosie umpama gadis tak laku kerana sanggup menerima Rashid yang lanjut usia. Tina menambah lagi dengan mengatakan bahawa Rashid menikahi Rosie atas sebab untuk melengkapi hidup, tapi bukan atas dasar cinta. Memandangkan Rosie berjawatan dan masih muda, maka Rashid memilih Rosie dengan tujuan untuk menumpang senang. Darah Rosie mendidih dengan kelakuan Tina yang melampaui batas. Rosie habis fikir dan merencana mahu membunuh Tina agar tiada manusia yang akan menoreh hatinya. Rosie pun berbuat baik dengan Tina dan mengajak Tina pergi bersiar-siar dengan menaiki keretanya. Rosie memandu bukan ke tempat yang dijanjikan, tetapi menuju ke satu tempat yang sunyi. Rosie memberhentikan kereta sambil tersenyum ke arah Tina. Tina terpinga-pinga tidak faham. Rosie keluar dari kereta, tetapi Tina tidak dapat melepaskan tali pinggang yang dipakainya kerana Rosie telah mengubahnya agar Tina tidak boleh melepaskan diri. Dengan penuh geram, Rosie mengikat bulu badan dan leher Tina dikerusi dari belakang. Kedua-dua tangan Tina dipulas ke belakang, lalu diikat dengan ketat. Di situ Rosie puas menampar wajah Tina yang dianggap perempuan sundal pengganggu rumah tangganya. Tina merintih merayu minta dikasihani, tapi Rosie seronok mendengar Tina mengaduh kesakitan. Biar Tina rasakan seperti mana Tina menyakitkan hatinya. Rosie menumbuk dan menoreh-noreh wajah Tina. Apabila Tina telah lemah, Rosie melepaskan ikatan di tubuh Tina, lalu mengheretnya turun dari kereta. Rosie melompat-lompat di atas perut dan seluruh tubuh Tina. Rosie ketawa puas. Nafas Rosie kencang turun dan naik dalam irama kemarahan. Rosie melepaskan kerudung Tina yang dianggap palsu. Semua itu hanya sandiwara untuk menampakkan seperti baik, tetapi hati tak ubah seperti longkang. Sambil Rosie menyeksa Tina, Rosie terus mengungkit kembali perilaku Tina yang menjelekkan. Bagi Rosie, andai dia dihukum sekalipun, dia sudah puas dapat membalas sakit hatinya kepada Tina. Tina mengelepar di atas rumput. Rosie segera mengeluarkan buluh runcing yang dibawanya bersama dan sebilah parang. Rosie ketawa mengilai, seronok tak terhingga melihat Tina menderita kesakitan. Dengan sebatang buluh runcing, Rosie menyula kemaluan Tina hingga Rosie merasa puas dan tuntas. Dengan parang, Rosie mengelar tubuh Tina yang sedang nyawa-nyawa ikan. Terakhir, Rosie menghumban tubuh Tina ke tebing curam di situ. Sebelum Rosie bergerak pulang, dia membersihkan dirinya terlebih dulu. Sampai di rumah, Rosie menghapus semua darah yang masih menempel dan menghapus semua kesan. Malam itu Rosie tak dapat melelapkan mata.
kerana fikirannya terganggu dengan kejadian siang itu. Dia terdengar-dengar jeritan Tina sewaktu disiksanya. Mata Rosie ternampak-nampak wajah gerun Tina yang menahan kesakitan. Rosie bangkit dari pembaringan, meneguk segelas air kosong. Fikirannya bercelaru, namun Rosie percaya pada dirinya bahawa apa yang dilakukan memang perkara yang sepatutnya. Perempuan itu memang tak patut diberi peluang hidup. Rosie kembali merebahkan diri di sisi suaminya. Baru saja dia hendak terlelap, dia tersentak mendengar namanya diseru. Suara yang didengarinya tak ubah seperti suara Tina. Namun, Rosie menafikan dengan meyakinkan dirinya itu hanyalah egawan saja. Dia cuba menyambung tidur tapi gagal. Rosie melihat jam di telefon bimbit telah menunjukkan tepat 12 malam. Rosie mendengar ada orang berjalan mengelilingi rumah. Dia mematikan diri dan memeluk erat suaminya. Tidak berapa lama kemudian, dia mendengar pintu rumahnya diketuk bertalu-talu. Rosie membangunkan suaminya, tapi bunyi ketukan telah tiada. Dia gagal memejamkan mata kerana setiap kali mata dipejam, setiap kali itu juga wajah ngeri Tina bermain di mata. Perlahan-lahan Rosie keluar dari bilik menuju tingkap di ruang tamu. Dari sela tingkap, Rosie mengintai keluar. Tidak kelihatan apa-apa. Rosie merebahkan punggung di atas sofa. Suara aneh menerpa kegendang telinga, lalu Rosie mengamati suara halus itu. Tangisan sayu berselang-seli dengan hilayan menaikkan bulu tengkuknya. Rosie berlari menuju bilik, tapi hilayan nyaring terasa semakin menghampiri. Rosie menelungkup di atas tubuh Rashid dan Rashid membalas memeluknya erat. Ketika Rosie menatap Rashid yang berada di bawah peluknya, Rosie tersentak dan meraung ketakutan. Kerana yang dilihatnya adalah wajah Tina yang berlumuran darah. Rosie pingsan untuk beberapa ketika. Malam itu hingga ke subuh, Rashid terus berjaga. Tubuh Rosie panas membara, menandakan dia demam. Muncullah berangsur turun suhu badan Rosie ketika matahari mula meninggi. Menjelang malam, Rosie gelisah. Rashid bingung melihat reaksi Rosie yang tak tentu arah. Berbagai cara Rashid lakukan untuk menenangkan isterinya. Ketika burung belatuk mula bekerja, Rosie menggeletar seperti kesejukan. Rosie enggan jauh dari Rashid. Semakin larut malam, Rosie semakin terkokol merengkuk di penjuru katil. Tatkala angin menderu, bunyi geselan rumpun buluh di tepi rumah nyaring bersiul. Rosie mendengarnya seperti suara rintihan Tina yang mengerang kesakitan. Rosie cemas tercungap-cungap ketakutan. Bersama desahan angin, suara hilayan terdengar jelas. Rosie merapakkan tubuh kepada Rashid. Mereka berpelukan. Pintu rumah bertalu-talu diketuk dengan kuat. Rashid bingkas membukanya, namun tiada sesiapa di luar. Rosie melihat susuk Tina yang berlumuran darah tercegat di birai katil dengan wajah menyeringai. Rosie menjerit sekuat hati memanggil Rashid. Mendengar suara Rosie, Rashid kembali ke bilik. Rosie menjerit dengan berkata, "Tutup pintu cepat, kunci, tekankan tombol suka dan langgan." Rashid menurut saja. Dari tingkat bilik, Rashid melihat satu lembaga yang hodoh memandangnya tajam. Mata merah itu tepat merenungnya. Rashid tidak gentar. Dengan pantas, Rashid meluru ke dapur lalu mengambil geluk garam. Seluruh rumah ditaburi garam. Rashid mengintai di pintu menanti kehadiran lembaga itu untuk dilemparkan dengan garam yang digenggam. Tapi lembaga itu tidak muncul. Rashid bercadang hendak keluar rumah, tapi Rosie melarangnya. Rashid terus bersiap sedia menanti kehadiran lembaga berdarah itu muncul. Kerana dari apa yang pernah Rashid pelajari, jika makhluk berdarah disimbah garam, dia akan pedih mengelupur kesakitan dan musnah. Angin menderu. Rosie menggeletar cemas. Suara hilayan, suara rintihan bertukar ganti di bawah angin. Wajah berdarah mengintai dari luar tingkap bilik. Rosie menjerit ketakutan. Tidak berlingah, Rashid keluar diikuti Rosie. Melilau Rashid mencari lembaga itu. Hanya yang kedengaran suara hilayan dan raungan ngeri. Tiba-tiba lembaga itu muncul tepat terpacak di hadapan mereka berdua. Rosie terkejut, rebah dan pengsan. Dengan pantas, Rashid melempar garam ke arah makhluk berdarah. Serentak dengan itu, asap putih dan raungan bergema membelah pekat malam. Hilayan bertukar rintihan, berangsur hilang bersama kabut hitam. Rashid mencembung Rosie masuk ke rumah, mengunci pintu lalu menekan tombol suka dan langgan. Keesokan harinya, sepantas bawang Rangers, berita penemuan mayat Tina tersebar. Polis masih meneruskan siasatan. Motif pembunuhan masih tidak diketahui. Rashid merenung Rosie penuh tanda tanya. Bagi Rashid,
Yang berlalu biarkan saja. Rashid menyerahkan seluruh hidup dan cintanya hanya kepada Rosie. Dia akan melindungi Rosie dengan sepenuh kudratnya. Sekian ringkasan cerita seram dari buku. Untuk cerita seram selanjutnya, sila tekan tombol suka dan langgan.